Okay, testing. Mana nak kasih share dekat boleh share kan dekat group MI, maknanya sharekan link Google tu, lepas tu orang tengok je lah kan. Boleh je. Link tu. Nanti aku tunggu yang link yang rasmi tu ada, kita tunggu tag kat kau kat WhatsApp kau Apa? Boleh. Okay, jap. Nampak testing yang aku buat tu? Mana? Ni kat Facebook live. Nampak? Ni aku masuk. Okay. Apa sekarang? Sekejap, kau buat baru ke apa? Baru. Ada lagi satu baru lagi Okay, dah nampak. Testing dah boleh tapi Was live? Was live? Tak ada pun baru. Oh, live now. Okay. ni live dulu. Sekejap somehow dia punya ni problem sikit. Testing. Radio BRTA, FTMK, Media Interactive. Kalau aku buat poll, question. Stream setup. Tu baru komen keluar sini satu. Tadi tak keluar tak komen. Ni Amza Raif komen ni. Kan? Aku rasa dia ada, somehow dia ada benda ni. Facebook live ni pun dia ada bug sikit ni. Tadi tiba-tiba tak boleh view langsung. Kan? Itu dia Okay. It's live now. Okay, sekarang ni kita nak testing dari segi audio Okay. Sekejap. Okay, so anyone ke sini dapat dengar tak suara daripada Sir Nazrin? Okay. Testing 1 2 3 testing. Boleh? Testing. Okay, boleh. Dengar tak di bahagian komen? Komenkan di bahagian komen sebab you guys ada hanya kat bahagian komen je. Dia delay sikit, somehow delay dalam few seconds lah. Few second, kadang-kadang 20 ke 30 seconds juga. Dengar. Jelas jelas ke macam mana? In term of grade tu A ke B ke C? Boleh lah. Okay. So
So kita tunggu semua masuk dulu lah. So minta semua masuk lah untuk bahagian ni komen. Kita akan start dalam Ni sebelum kau boleh? Aku pukul berapa tu? sekejap je ni dengan kau sekejap je. Kita tunggu jemputan sikit selama 15 minit kan. Okey. So tapi tak apa, dia orang boleh play balik volume ni sebabnya live ni. Kita kena buat forum macam ni Tapi tu lah, ni setup kita yang first time berjaya macam ni lah. Okay. Okay, tak apa, kita mulalah kot. Okay, so Assalamualaikum dan juga selamat pagi semua kepada pelajar-pelajar saya yang ambil Game Engine 2, which is sebelum ni Sir Nazrin yang punya subjek kan. Okay. So saya ambil alih, which is bezanya dengan satu lagi adalah Game Engine 1. Okay, which is actually Game Engine 1 tu kita nak buat macam belajar komputer grafik. Okay, which is nanti kita akan untuk cohort yang baru lah, mungkin 2021. Okay, baru akan start cohort tu lah. Start dia punya, maksudnya start cohort 2021 tu baru dia akan tukar Game Engine 1 tu kepada komputer grafik, dan Game Engine ni betul maintain sebagai Game Engine lah. Okay, so beza Game Engine 1, Game Engine 2 dia tak jauh banyak beza. Mostly kita akan kena introduction yang secara menyeluruh dululah kan. Okay. Dan sebelum tu kita kenalkan ni Sir Nazrin ni sebagai tetamu jemputan khas lah. Kita sekejap je sebab nanti dia akan bagi satu link pukul 11.30 nanti you guys akan kena ni lah join dia punya talk. Dia akan bagi talk. Okay, link akan di provide dekat, mungkin boleh tempel kat bahagian komen tu. Ataupun boleh register je terus. Okay, mungkin boleh tu lah Encik. So Nazrin, kau boleh post kat bahagian komen tu kan. Okay. Boleh aku sekejap. Okay, link kau bagi punya link tu, tempel sikit situ, nanti diorang akan tengok. Which is start pukul 11.30 nanti. So you guys kena register as one of the ni lah, kita punya kelas ni. So kelas untuk Game Engine 2 ni. Okay. That will be your attendance as well as yang ni lah. Okay. Mana benda ni? My hackathon. Okay. So dia ada my hackathon, which is how to participate. Okay, participate. Ada link dia, should be link. Sekejap. Bismillah. So hari ni kita apa, sebelum nak start talk ni nak ada. Okay. So apa yang okay, yang kita akan buat ini adalah first kali kita just minggu introduction je. Okay, Nazrin, kita just kenalkan kat diorang lah. So tapi sebelum kita nak masuk tu, mungkin kita nak buat satu macam forum dah juga. Okay, kita cakap, maksudnya kita tanya dengan okay. So Nazrin, kita mulakanlah forum kita. Forum just ada 1-2 soalan sebelum kita tamatkan sesi dengan kau. Lepas tu aku akan start dengan aku punya ni. Kau punya akan 11.30 nanti kan? Okay, 11.30. So ya, aku dah postkan link untuk registration lah. If diorang terus bagi aku link yang live, saya akan share juga dekat comment section yang sekarang ya. Okay, betul, bagus. Okay. So sekarang ni okay, sementara tunggu you guys beritahu kawan-kawan you guys ni untuk subscribe dengan Facebook Live ni, beritahu kan, sebab baru 14 ni. Mana yang lain ni ada almost dalam 20 plus kan. Okay, mungkin yang tengah masuk ataupun ada masalah internet ke. Okay, tak apa, tapi at the same time you guys boleh replay balik dia punya ni, sebab kita kan post kat Facebook ni memang dia boleh ni lah. Okay. So kita nak tanya, okay, apakah sejauh mana tengok Game Engine ni Nazrin, okay, explain sikit kan. Aku tanya apa okay, game engine ni mempunyai kegunaan selain daripada game development lah kan. Mungkin okay, mungkin itulah, mungkin soalan. Okay, bagus. Soalannya adalah aku pemudahkan sikit. So macam mana Game Engine ni boleh bagi new developer ni, orang kata produce diorang punya game secepat mungkin, okay,
Tapi at the same time masih maintain orang punya skill, macam skill programming orang dan sebagainya. Maksudnya macam of course lah, game engine ni bukan buat pakai kita buat game tanpa pakai scratch kan, mana pakai Visual Scripting sebagainya. Tapi dari segi fundamental tu macam mana nak kekalkan orang punya, orang kata apa, masih tahu bab fundamental lah, macam function semua dan sebagainya, instead of Visual Scripting tu kan. Okay, macam sekarang dah bagi ke arah Visual Scripting kan. So macam mana gunaan game engine ni, boleh ke macam nanti sampai satu peringkat semua guna game engine, nanti siapa yang nak hasilkan game engine kan? Macam mana tu? Macam mana nak, apa matlamat sebenarnya game engine ni sepatutnya lah digunakan ke, ataupun macam mana? Mungkin boleh, okay, kita mulakan lah kot. Okay. So bismillahirrahmanirrahim. First thing first, I think yang kena kita faham adalah apa game engine tu sendiri, right? So kalau kita tengok dari segi sejarah ataupun orang kata traditionally, game engine tu dibuat untuk buat game sebenarnya kan. Dan bila kita tengok balik pada apa kata lebih pada grafik advancement, kalau kita tengok dari sejarah, game awal pakai vector line, lepas tu ada 2.5D, all those things. Makin lama makin orang kata dia jadi satu visualization powerhouse. Mana game ini sekarang ni dia bukan sekadar sebagai tempat buat game saja. Sampaikan industri-industri pakai game engine ni untuk buat visualization yang ke tahap kata profesional lah, ataupun ke tahap yang sangat-sangat serius. Kita boleh tengok beberapa contoh macam perfilman daripada Lucasfilm, daripada company architecture, company engineering, automotive punya industri, Ford dan sebagainya. Diorang gunakan benda tu sebagai visualization tools. Sebab previously benda-benda visualization tools ni dia kena pakai benda-benda macam AutoCAD, 3D Max, Maya, which is benda tu kena di-rendered afterward. Dan all this render and processes take times, dan bila benda take time dia melibatkan cost lah. So jadi game engine khususnya macam Unreal Engine ni, dia jadi satu orang kata satu titik perubahan mungkin, right, untuk cut all those processes terus ke visualization, maknanya dah tak ada rendering dan sebagainya. So bila kita bercerita tentang real time graphic, definitely kita boleh jadikan benda tu sebagai interactive tool juga. Maknanya kita boleh buat some sort of interaction, game, gamification dan serious gaming lah, which is yang benda yang saya akan share lebih detail sikit dekat yang session pukul 11.30 tu lah. Right, so game engine dia dah jadi satu tools di mana dia simplifykan benda-benda yang macam dulu saya dengan Dr. Hamzah, kalau kita nak buat simple kotak, kita nak buat simple bunny pusing pun kita kena pakai OpenGL dan sebagainya kan. So kita kena tengok game engine daripada dua perspektif, satu sebagai designer, satu sebagai programmer. Right, definitely kalau kita tengok game engine sebagai designer, kita kurang orang kata tekankan pada konsep-konsep programming tu sebenarnya. Right, so dia nak buat prototype secepat mungkin, dia nak ada dia punya idea of that game, so dia nak deliver those thing dengan cepat. That's why dia gunakan game engine. Sebab game engine kebanyakannya tanpa kita pening-pening nak fikir pasal syntax dan sebagainya lah. So dia fokus kepada design. Tapi kalau kita tengok dari perspektif programmer atau developer, benda-benda yang iterate, benda-benda yang kita kena still coding lagi dan lagi. Contoh macam even nak buat kotak berpusing, kita nak buat apa sedikit image processing bisa kata kan, all those things perlukan programming. Dan bila kita nak buat projek yang sama, kita kena buat benda yang sama juga kan. Jadi game engine dia dah cover pretty much all those things. Macam kita nak buat programming tentang physics, kita nak buat programming tentang collision detection, artificial intelligence. Kebanyakan modul-modul yang standard dah ada dekat game engine sekarang lah. So kalau kita tengok dari perspektif designer, dia akan cepatkan kita buat prototyping,
right? Kalau kita nak tengok dari perspektif programmer, dia mudahkan benda lah, mudahkan benda yang kita nak buat tu. Instead of kita pening-pening pasal collision detection, physics dan sebagainya, kita terus fikir pasal dia punya logik dan sebagainya lah, ataupun library yang lain lah. Alright, so menjawab ke? Okay, so itu panjang lebar daripada definisi berkaitan dengan game engine lah daripada Senazin. So maksudnya memang game engine ni memang orang kata apa, satu platform yang bagus lah untuk digunakan oleh developer kan. Okay, dari segi teknologi game engine sekarang ni kan, orang kata apa, mungkin dah banyak dah kan orang kata apa muncul. Okay, ada yang mostly orang kata apa Unity dan juga Unreal lah. Okay, dua tough competition. Okay, yang lain tu tak tahu lah boleh kejar ke tak kejar. Tapi okay, maksudnya macam apa sebenarnya beza sebenarnya, apa beza orang kata apa, orang kata apa, saingan, adakah saingan ni adalah bagus ataupun tak, macam mana dari segi macam Unity dengan Unreal ni, dan juga boleh tak pendatang baru contohnya dia nak buat game engine melawan game engine yang sedia ada, yang dua ni kan, the top giant ni kan, yang sebab kita di Farhan ada lagi macam lamba yard semua dan sebagainya kan. So macam mana kita nak tahu kita nak guna tools tu untuk apa? Okay, nak guna game engine mana kan? Banyak semua game ni baik kita guna satu game engine je, tapi macam mana developer nak choose the right one for their project lah. Okay. Okay, ni soalan yang ni lah sebelum kita ni. Kalau kita tengok dari segi sejarah lah, macam mana all this game engine ada, dia lebih kepada technological punya feature yang setiap game engine offer that time. Tapi kita dah sampai ke satu tahap sekarang ni di mana all this big giant punya game engine, saya boleh katakan feature-feature yang dia bagi tu pretty much benda yang sama. Saya punya pendapat lah kan. So contoh yang terbaru macam dia bagi support pasal ray tracing, pasal all this collision detection ataupun parallel processing dan sebagainya. All those things boleh dikatakan ada pada dua-dua game engine ataupun game engine yang open source juga, right? So sekarang ni kalau kita nak tengok perbezaan dia, sebenarnya dia lebih kepada preferences, cara bekerja, workflow daripada dua-dua ataupun game-game engine yang sedia ada. Contoh macam apa tu nama dia, macam Unreal lah, macam saya pakai Unreal dia fokus lebih kepada macam orang kata template base. Okay, dia dah bagi set of template untuk terus kita bekerja. Right, tapi dia backdraw dia tu dia berat dan sebagainya. So dan saya rasa Unity pun sama juga. Cara dia punya, dia bagi start buat projek lah pun dia dah ikut follow that trend tu lah. So itu satu dari segi workflow. Dan second adalah dari segi business model setiap company yang buat game engine ni. Alright, so kita kena tengok dari segi business model lah. Ada business model ni lebih menguntungkan untuk company-company yang enterprise ataupun small scale punya company. Ada business model yang memang free terus, tapi mungkin dia ada masalah dari segi compatibility, dari segi nak support software ataupun SDK yang baru. Contoh macam hologram ke, bukan hologram, apa tu nama dia? HoloLens, Intel RealSense, all this orang kata SDK yang baru, dia akan bagi kalau big company macam Epic dengan Unity, dia akan ada support atau compatibility. Isu dia tak ada sangat. Tapi macam game engine yang baru, mungkin dia ada problem dari segi itulah. Dan kita tengok juga macam mana dia support multi-platform. Dia punya orang kata power dia dekat multi-platform tu macam mana kan. So itu pun menjadi satu orang kata kriteria lah antara perbezaan dua game engine ni lah pada pendapat saya. Okay, so itu adalah satu pandangan daripada
Sir Nazrin okay, berkaitan dengan game engine. So banyaklah, mungkin banyak perkongsian yang boleh dikongsi lagi selepas ni, tapi kita akan tengok nanti apa dekat apa hackathon tu My Hackathon Ya. 2020 so masing-masing kalau perasan di bahagian Google Form pula, dekat bahagian komen tu kat Facebook Live tu, kalau scroll atas sikit ada satu link okay, yang tulis My Hackathon 2020 Preparation, which is pada pukul 11.30 ni saya nak minta you guys kena register dan subscribe, which is one of our kelas punya ni lah. Okay, daftar situ juga. Okay, untuk sesi dan juga bersama dengan Nazir. Saya pun insyaAllah akan join juga. Okay, 11.30 nak start dah, lagi sejam lah kan. Okay. Okay. By the way, actually saya dah kena off daripada session ni, dan insyaAllah saya akan share juga dalam beberapa ketika kot untuk yang session yang sebelum tengah ni lah. So sekarang ni saya dah diminta untuk set up dekat yang My Hackathon tu sekarang. Okay. So insyaAllah saya akan update dari masa ke semasa, mungkin dari 10 minit, 15 minit from now. Okay, okay. Link yang terbaru lah. Okay, okay. Terima kasih Nazrin. Okay, jumpa lagi. Okay. Assalamualaikum. Okay. So itulah tadi sebut sedikit okay, berkaitan dengan orang kata apa live bersama Sir Nazrin, okay, which is our instructor untuk game engine yang sebelum ni. Okay, so kita akan tengok selepas ni adalah kita punya teaching plan, okay, kita untuk kita belajarkan ni, dan mungkin di sini ada beberapa orang yang daripada luar tu, yang daripada pihak luar ataupun sesiapa yang join secara public di sini mungkin nak tahu apa kita tengah buat ni adalah adalah kelas game engine which is game engine development tu. Okay, so di mana kita akan tengok first kali ni kita akan tengok syllabus kita. Nak bagi star apa ni, so kat bahagian komen ni boleh komenkan anything. Okay, so kita tengok sini teaching plan kita sepanjang perjalanan kita pada ni. Kalau sesiapa yang student saya mungkin tahulah ini adalah teaching plan kita. Sekejap saya akan sharekan mana sikit kita. Okay, this one, okay. So ini teaching plan kita, Game Engine Development 2, which is for the semester 1 session 2020 and 2021. Okay, of course lah dia ada some learning outcomes yang akan perlu dilihat. Okay, saya besarkan sikit, mungkin takut tak nampak kan, zoom kan. Okay, saya boleh tukar setting dia tak ni, setting dia punya same dia punya mungkin dia automatic. Okay, boleh nampak tak ni dia punya ni, ke saya besarkan sikit screen. Setting je, quality auto dah, memang dia quality macam ni je. Okay, okay, so kita tengok kat sini learning outcome kita. So tak clear lah? Okay, tak clear kejap. Saya akan tukar sikit. Macam mana tukar solution ni kejap. Okay, mostly setting dia tak boleh tukar dah. Okay, sebab setting kat saya ni pergi 640.360. Tapi kalau siap mungkin takutnya yang lain mungkin lagi rendah. This depend ni. Sebabnya dia bergantung kepada resolusi yang dekat screen ni dan screen yang saya ada ni. Okay, kat saya memang jelas lah. Of course saya punya ni kan. So saya zoom sikit lah. Settingnya, setting tu memang tak boleh nak pergi lah. Dia tak boleh nak pergi tukar kepada setting yang lebih besar. Setting Facebook.
To adjust quality profile picture. Okay, sekejap lah. Saya tukar setting dia ni. Live dia punya ni lah. Tak apa, boleh refer ke Julian lah. Sekarang nak tukar setting sini pun dah susah dah. Stream ni option pun viewing tak boleh lah ni. Help. No. Option pun quick graphics. So tak boleh. Stream metric pun dia kata video resolution pun dia hanya benarkan 140 tak 360 saja. Okey? Tak apalah. Saya hanya build kat sini je lah. Okey? So kita tengok sini. So learning outcome kita adalah first kali kita, of course lah, kita explain the latest game engine dekat latest game engine design approach and the concept of game and play, and then distinguish the design principle of the game design and production of experimental procedure using various software and tools, and then reproduce their own in-game engine, which is kita akan create game engine. Okay, bukanlah kita create yang secara menyuruh, tapi some part of the components lah. Okay, so kita move on lagi. Okay, so apa yang kita akan tengok adalah kita tengok introduction kita, which is revisit is about berkaitan is about what is a game engine and so on. Okay, kemudian kita tengok balik OpenGL punya programming dan sebagainya. Tapi kita tak guna OpenGL kali ni. Kita guna OpenGL tapi kita gunakan dalam Relief. Okay. And then component of the game engine. Okay, kita tengok dia punya input, graphic, sound, networking and so on. Okay. Kemudian kita move on. Kita akan belajar berkaitan dengan software engineering for the games. So this is GDLC . So kita tengok sini. Dan kita akan buat documentation dah berkaitan dengan, sebab kita build game ni kita akan ada dia punya somehow dia punya documentation. Okay. And then kita move on to the lecture 5, input and interaction. Kita belajar macam mana kita control, guna keyboard, input controller, haptic and camera movement. So a lot of berkaitan dengan input as a controller lah, which is involved in controller punya stuff. And then camera movement of course using Oculus. So that's why sebenarnya kalau kita ada lab, kita boleh tengok, orang kata apa, kita ada, tahu kan kita ada Oculus banyak 10 unit. Okay, Oculus Rift S. So which is quite good lah kalau kita ada benda tu. Okay. And then sounds, okay, kita akan berkaitan dengan sound management in game, okay. And then AI for games, which is cover the 2 topic sini, 2 weeks, okay. So actually not touch 2 weeks, tapi kita rancang 2 weeks. So kita akan belajar berkaitan dengan AI for games, okay. Rasanya kamu dah pernah belajar subjek AI, dah pernah ada ke AI, okay. AI saya ada berkaitan dengan AI, tapi di sini mostly kita cater in term of how the AI ni kita buat dia punya engine dia. Game physics, of course game physics ni pun ada dalam dia punya separate topic. Okay, separate topic dah ada game physics. So semua dalam sub component dalam game engine ni ada, each of the topic ni ada dia punya subjek dia, kan. So tapi kita tak belajar secara mendalam sini, kita mesti sentuh on the surface je lah. Okay, so semua tu tak tempat lah. So that's why dah belajar AI kan, ada yang dah belajar AI, ada yang dah belajar dalam SEM. So which is benda ni mungkin just revisit je benda, dan kita akan implement into nak buat the game engine. So that's why the game engine tu ni comes into the, orang kata apa, last SEM lah. Okay, and then okay, of course ini banyak game Unreal Engine okay. So kita banyak gunakan Unreal Engine, berbeza dengan Game Engine 1 which is Unity. So kita akan gunakan multiplayer in game engine, macam mana kita nak set up. Tapi mostly multiplayer in game engine ni kita set up guna orang kata apa, game engine Unreal. Kita akan set up multiplayer. Okay, so kita gunakan Unreal. Okay, and then some topic about the game engine optimization. Okay, so berkaitan industry practice and approach. So GPU, LOD and so on. Okay, so a lot of stuff lah. Okay, yang lain-lain tu tak dapat. Okay, untuk makluman semester ni kita orang kata apa, nak pergi ke arah, kita ni adalah final assessment bukan assessment, course assessment 100%. Orang kata apa, kita gunakan okay, course mana kita tak ada final exam. Kita gunakan mostly kita hanya ada test online dan juga assignment based lah. Okay,
So continuous assessment. Okay, nama dia continuous assessment. So tak ada final exam. So for the semester 1, for semester tu tak, semester tu tak tahu lagi. Okay, depend on the COVID punya ni lah, environment kan. So right now, siapa yang mostly of you guys ada kat sini ke? Kalau siapa yang kat KL, Selangor dan juga Putrajaya tu memang dah orang kata apa, tengah lockdown kan. Tapi bukan lockdown lah, dia lockdown yang bersyarat je rasanya kan. So you guys actually still boleh bergerak, tapi for the important issue je lah kan, boleh pergi. Okay, so this is some of the topic. Of course, this is a plan je, sekadar plan. Teaching plan ni nama pun teaching plan kan, it's a plan, but in term of real practical punya situation, kita akan depend lah. Sebab kadang-kadang saya akan rasakan kadang minggu tu tak perlu lalukan, tak perlu ada kuliah, saya just rakam some video, and then you guys akan orang kata apa, tengok video on the YouTube. Okay, so on YouTube, so you guys akan buat assignment sikit lah dalam tu, kat YouTube kan dia explain lah kan. Okay, so itu untuk our teaching plan. Okay, okay, so kita move on to the next one. Okay, sikit je introduction, kemudian kita nak terang kasih sikit guys sebelum kita bagi ke link. Ada link lah, sekejap mana link dia. Link. Okay, nanti ada link, satu link untuk kamu tengok talk berkaitan dengan game engine dekat ni, dekat apa, dekat satu Google Meet. Diorang akan guna Google Meet okay. So ada yang stuck kat Sabah dan sebagainya, tak apa. Okay, so sikit je kita masuk satu topik yang pertama ni. Okay, game engine. Okay. So game engine development 2 So introduction lecture mostly is the same macam game engine 1 je pun. Okay. Sekejap kita sikit. Okay. So okay, macam diterangkan oleh Sir Nazrin tadi, game engine ni dia memudahkan tugas kita dalam menghasilkan game kan. Okay, kebetulan ada apa, bekas student saya sini. Kalau kamu perasan di bahagian komen tu, nama dia Adil Arif. Mungkin nanti saya akan buat sesi forum pula bersama dengan Encik Adil Arif ni nanti. Okay, sesi sama boleh Adil Arif? Tolong post kat komen sini, boleh boleh kita arrange satu forum sekejap nanti. Tapi setiap Selasa lah, boleh Selasa kita buat satu sesi macam Nazrin tadi kan. Kita tengok reply okey ke tak kan. Kita buat sesi berkaitan dengan multiplayer in UE4 ni. Okay, tapi next week lah, sebab dia multiplayer ni mostly cater dekat ujung-ujung tu. Tapi tak apa, kita boleh buat depend on dia punya free time lah. Okay, so game engine. Okay, bila kita game engine ni, kita kat Malaysia ni macam kita diterangkan ataupun untuk pengetahuan anda, kita sebenarnya kita bukan masuk level buat game engine lagi. Kita hanya guna game engine tu. So which is, tapi that's why kenapa kita belajar game engine 1, game engine 2 ni, of course lah untuk for the idea and for the theoretical aspect lah. Okay, sebab apa, kalau kita kat luar tu kita guna je kan. Even for game engine ni, siapa-siapa pun boleh download, budak tingkatan 1 pun boleh buat game dan sebagainya. Tapi in university, you guys belajar dia punya fundamental idea, macam apa sebab dia di mana dan sebagainya, dan kemudian kamu relatekan dengan orang kata apa yang kamu belajar dekat fundamental programming dan sebagainya kan. Okay, so game engine ni sebenarnya memang memudahkan tugas kita buat game dalam masa yang ringkas, cepat. Okay, cepat. So dengan cepatnya dia akan buat game dan tanpa kita fikirkan nak coding from scratch. Kalau kamu guna coding from scratch tu, guna masa zaman OpenGL dan C++ tu, which is yang diterangkan oleh Sinazin tadi, macam lambat lah. Tambah bila nak buat game baru lagi, yang nak kena ubah coding kat mana. Datang programmer baru, kat mana ni kan. Kalau kita guna Unreal Engine ke atau Unity atau game engine lain tu, senang je kan. Mana documentation dia, bahkan kalau pakai video scripting lagi dah senang kan. Dia pakai kita linkkan je dan sebagainya kan. Okay, so ni some of the game engine, ni very powerful game engine. Okay, so okay, the course objective tu, of course, understand how the game engine work, the primary one. And then the second one is explore the component of the game engine. Of course, explore lagi, masih game engine 1 sama je. Tapi mostly sama dengan game engine 1. Sebab macam contohnya game engine 1 ni, the continuity for the game engine 2. Okay,
So primary language yang kita akan guna Visual C++, okay, and then with the OpenGL. That's why nanti saya nak terangkan guna Relic ni. Relic ni sekejap je, masuk sekejap, nanti ada some mini tasks yang you guys kena buat, which is senang je, ringkas je. Okay, saya terangkan, tapi saya move on laju. Okay, secondary kita gunakan array 4. Okay, ni yang keempat ni bukan processing, saya tersilap juga ni. So kita akan gunakan Relic Relic. Processing kita tak guna lah. Okay, ni masa Nazrin dulu lah, Nazrin Okay, ini carry marks ni masa ni cadangan saya lah, tapi final exam dah tak ada. Kita akan move on to the orang kata apa, final assessment. Macam biasalah, macam you guys ambil masa sem 2. Okay, 100% ada either test or quiz or assignment. Okay, that's why something like that. That's why saya tengok markah pointer you guys. Kalau you guys nak tahu di FTMK ni, setiap 2 orang, seorang dapat anugerah dekan. Bukan jabatan kita je. Okay, so satu fakulti kita ada 7 kursus kan, 7 kursus lah, tak kisahlah BITD ke BITS ke. Maksudnya kalau ada 10 orang tu, 5 tu memang anugerah dekan lah kan. So tahniah lah you guys. Okay, so inilah peluang kamu untuk naikkan pointer ya. Assignment kan, buat assignment tu dengan bagus, tapi kalau boleh buatlah betul-betul kan. Jangan buat betul-betul kan, masuk kamu tadi buat tak betul. Tapi orang kata apa, buat dengan sendirinya lah kan. Tanya boleh, kalau susah hadapi kesukaran kan, tanya boleh. Okay, tapi kita buatlah dengan idea kita. Buruk tak apa, janji buat sendiri je kan. Orang kata apa, memang jadilah, bagi jadi kan. Okay, of course, saya tahu dalam buat game ni, okay, game ni yang susahnya creativity kan, betul tak? Kadang-kadang kamu tahu coding, alamak, nak buat asset ni macam mana cerita kan. Bahkan kalau kamu download dekat dia punya asset store pun, kadang-kadang betul berterabur. Kamu download satu yang high poly, kadang-kadang yang low poly. So di situ kamu kena baca keseragaman susah nak sebut lah pula. Keseragaman untuk nak setkan low poly, mestilah semua low poly kan. Okay, high poly buatlah high poly. Okay, itu je, itu yang paling penting. Okay, tapi betul kalau dia creativity lah, sebab kita ni orang kata apa, creativity siapa yang orang kata otak kiri je, otak kiri punya creativity ni lah. Kadang-kadang ada yang dia kreatif tapi part nak buat game, alamak masalah pula kan. Okay, itu je kan. Tapi tak apa, buat je, buruk pun tak apalah, hentam lah kalau low poly dengan high poly tu tergabung, tapi jadi coding kamu power kan, sebab kamu tak tahu nak kreatif kan. Itu je lah kan. Jadi game tu siap buat sendiri lah, orang kata apa, download lah. Kalau so better masa-masa musim COVID ni mungkin internet pun slow kan. So orang kata apa, gunalah low poly. Okay, gunakan, nak ringan guna Unity sebenarnya. Low poly sebab kita ni komputer pun tak power, janganlah guna high poly. Sekali download dia punya asset dah apa 1,000 atau 1 juta dia punya polygon kan. Alamak, korang ni pun kena fikirlah logik sikit. Okay, so dimension oleh kita punya senior gamers kita tu, senior game developer kita, mobile automation kena low poly. Okay, difficulty level kena hard lah, sebab kamu dah buat low poly kan. Minecraft tu one of the example. Minecraft je pun kan, tapi game dia power sampai dengan game buat game lagi. Itu yang itu dah bagi bagus tu, buat game untuk buat game. Satu game Roblox kan, Roblox kan, Roblox pun bagus juga, dia sesuai untuk nak belajar buat craft any type of game. Bahkan kalau kamu buat game menggunakan Minecraft pun boleh. One of the ni kan, suggest dekat lecture kamu yang nak buat game boleh tak boleh tak buat game menggunakan Minecraft. So sebab dalam Minecraft tu boleh buat game, tapi dia bukan macam game, dia macam macam kamu ada dulu, zaman dulu World of Warcraft, orang buat Dota macam satu custom map. Okay, okay, that's why lah macam tu lah cara dia. Okay, so kena pelbagai benda boleh difikirkan kat situ. Okay, ni apa benda ni? Okay, yang ni, okay, ni bukannya ni tak ada apa ni, saya ni slide yang terlama ni kot ni dulu. Okay, so tak perlu ni. Okay, game engine ni, video assignment. Okay, ni difahamkan. Okay, ini satu cadangan nak buat project for the game engine ni. Tapi ini still dalam discussion, sebab kita kena pastikan kamu punya load. Okay, load kamu macam mana, how you project others punya load kan. Kalau sebab kamu tak silap saya, kamu ada bengkel 2 kan, betul tak? Mungkin 2 kan. Bengkel 2 punya implementation pun lain macam sikit dari Sam ni. So nanti saya nak kena bincang dengan kamu punya AJK. Okay, Among Us, apa main Among Us.
Okay. So ini pun akan ditengok balik, okay. So supaya dia at least dia setara dengan kamu punya game engine, orang kata apa? Game engine punya bengkel, okay. So at least tak adalah kamu buat 2-3 kali. Nah lah kamu kena buat untuk workshop tu. Kalau siapa yang ambil workshop tu lah, okay. Kan, siapa yang ambil workshop tu. So siapa yang ambil workshop tu dah lah kena buat ni lagi kan. So saya nak pastikan supaya kamu tak ada lah kena buat pelbagai 2-3 game. So kamu mungkin boleh kamu buat game yang untuk workshop, at the same time kamu just implement orang kata apa, setting untuk song, untuk sound engine dia, mana buat satu snippet code of sound. So you guys kamu kena fikirkan contribution of for that workshop tu. What is your contribution? Oh, team saya ada 5 orang, ada 4 orang, ada 4. Dia tak ada 5. Kali ni 4 je. Saya akan pastikan dia 4 je. So seorang sound engineer, seorang akan in term of dia punya asset management dia, macam animation semua. Okay, so kita akan tengok benda tu. Bengkel 2 bila dapat tahu. Okay, bengkel 2 sebenarnya baru saya nak kena bincang dengan Encik Syarif dan juga Dr. Haziq. Okay, hari ni saya akan inform korang lah petang ni kot. Okay, sebab game dia akan berjalan, setiap akan jalan. Grouping insyaAllah dia akan buat secepat mungkin. Okay, jangan risau. Tapi mostly online lah. Okay. Okay, and then am I a game developer? Okay, so macam saya mention tadi, you guys a game developer. Topik ni lebih pergi ke arah game developer. Okay. So it's in term of, okay, jap apa ni. Don't show this again. Okay. This is to question yourself, what is your strength? Either it's asset designer, it's a game programmer, or environmental designer. Okay. So it depend on you punya kekuatan lah. Okay. And then tanya lagi, what is the last game you played, desktop or console? So nak buat game ni kena tengok, kamu nak buat game kat konsol ke, kat desktop ke dan sebagainya kan. What is the most memorable game you played? Action or adventure or any interesting to share. So game developer ni macam mana kan. So it depend on the question that you kamu tanya diri kamu, sebenarnya kamu ni sebagai seorang apa kan. Okay. So what is the most biggest important thing as a game developer? Okay, ni last punya topik. 9 dengan slide kita 9. Okay, so what is the most important thing for the game developer? Okay, so kita pergi ke scene. Oops, mana dia? Okay, so apa yang penting untuk game developer ni? Apa yang kena ada? So game developer ni is depend on the takrifan dia depend on the ni lah, kita punya orang kata apa, diri kita lah. Okay, kita ni lebih kepada asset designer ke, environmental punya designer ke kan, ataupun dia punya as a memang purely a programmer ke kan. And then of course one of you guys punya dimension, team member is the most important. Game ni nak buat kena dengan team. Buat seorang-seorang boleh, tapi memang jenuh lah. Dia nak fikir set, dia nak fikir, bahkan dia sebenarnya kan ada seorang manager. Okay, dalam satu ketua. Okay, sekejap ada call lah. Hello, salam. Ya saya. Oh, saya ada kelas, saya tengah kelas. Boleh tak just letak je dekat atas kereta ke mana-mana ke? Pagar elektrik, pagar tu elektrik ya, just kalau boleh, kalau ni letak je lah kat mana-mana ke. Okay, boleh. Yes, mana dengan sana. Sebab saya tengah ada kelas online ni, nak keluar pun tak boleh. Okay. Okay, 85 0128 02. Okay, barang online dah sampai. Aku dah lupa aku beli kode apa lah. Apa kode? Jap. Iklan kejap lah. Apa ada lah. Nantilah.
Okay, mana tadi? What is most important thing for the game developer? Kamu tanya diri kamu ni. Sekarang kamu dah tahun 3 kan? Tahun 3 kan? Dan bagi siapa yang student saya lah, yang lain tak ada, tak kisahlah kan. Dengar tak? Dengar? Okay. So you guys kena fikirkan apa yang you guys kena buat selepas ni. Okay, tahun 3 ni penting kan untuk tambah untuk workshop. Pastikan you guys main peranan penting sebab benda ni boleh dari portfolio kamu untuk buat game ni. Okay, untuk jadi as a game developer. Okay. Kalau kamu betul-betul okay, ni khas kepada siapa yang memang betul-betul purely ni memang aku memang game developer, aku memang game lah, memang orang game lah ke. Okay, ni jenis level first level kan. First level ni maksudnya dia memang game lah. Memang kamu ni mana yang keluar yang ada kat bahagian dekat yang korang yang tengah dengar Facebook live ni, okay, mana nak jadi game developer betul lah. So buat betul-betul, tunjukkan portfolio kamu betul-betul. Patutnya sekarang ni korang dah kena ada satu macam personal CV online kot. Macam mana? Dia ada macam CV online ke? Ada kena cerita dia macam ada online punya, macam gunalah Weebly ke macam website lah. Buat satu website, situ kamu taruh portfolio. Bagi link je nanti. Okay. Bagi link, mana nanti bagi nak hantar resume, tekan link tu dapat tengok online full. Tapi jangan buat ada kena klik tab. Buat dia macam satu one page all down the way. Macam semua satu page je. Sampai ke bawah. Dalam bentuk infografik lah. You guys ni orang game kan, buatlah bentuk interaktif sikit. Sebab dah dalam game masuk dalam multimedia. Macam tadi is interaktif. So buatlah macam orang kata apa, macam infografik lah. You guys punya CV online tu, portfolio, lepas tu ada portfolio buat game ni, part of the ni kan dan sebagainya kan. So mesti buat benda tu, kena buat. So supaya you guys boleh tunaikan hasrat you guys untuk as a game developer. Okay, yang betul. Bukan memang yang betul lah, bukan tipu pula kan. And then the second one, okay, kalau macam rasa-rasa macam aku ni tak tahu nak bidang game ke, nak bidang asset ke, ataupun betul kena bidang game ni. So kena fikir macam tu. Okay, yang second level ni kena betul-betul buat keputusan. You guys nak follow on the game punya ni ke, ataupun you guys nak mungkin ada nak sambung belajar ke, nak pergi fundamental kan, nak belajar fundamental best lah, grafik ni best lah, animation ni. Sebab animation untuk motion boleh belajar contohnya dekat contohnya Dr. Adli dan Dr. Luka kan. Semua ni geng-geng expert on VR dan sebagainya. So ataupun pergi kat UTM, boleh belajar berkaitan dengan HCI punya staff. Sana kat UTM Skudai, ada belajar berkaitan dengan HCI. So ni itu siapa yang nak sambung belajar Badisha dan sebagainya. So itu memang nak minat belajar lah. Okay. Kena concentrate sekarang. You guys kena concentrate. This big question. Are you a game developer? Okay. Or you want to just something that you just want to learn what is the technology behind the game. So you guys can improve. So that's why ada dua benda okay, di sini. So saya okay, I'm totally it's not something like a game developer. Tapi saya tahu experience into my game. Okay. So game developer yang betul macam dalam ni Encik Adil Arif tak tahu dia ada dengar lagi ke tak ke sini. Dia one of the game developer yang betul. Ada kawan student saya lagi kalau terlupa sebut ke sini contohnya saya ingat lagi Sazwan, Faris, tak tahu ni dia lagi junior lagi tak tahu dengan sezaman dengan Adil Arif ke Adil ni ke tak ingat. So ada banyak lagi dari nama yang tak terlupa nak sebut sebab banyak sangat semua ni mostly one of the game developer ni yang game developer yang bagus-bagus dan sebagainya kan. Okay. Itu done for the part of introduction. Okay. Okay. So dekat Ulearn. Okay. Saya nak tunjuk kat Ulearn sikit. Okay. Kalau you guys tengok sekarang Ulearn dah baru Okay. Okay. Ulearn dah baru sekarang. Okay. Okay. Ulearn dah baru. Okay. Okay. So Ulearn kita tengok sini ada beberapa task yang you guys kena buat lah. Okay. So pergi sini. So dah lain dah. Ni saya pergi kat week 1, week 2. Okay. So first kali saya berkaitan dengan ni lah. Apa kita punya official Facebook group. Okay. And then kita ada some notes kat sini saya letak. Okay. And then ada lab, tutorial and assessment. Okay. So sini ada few task. First kali adalah berkaitan dengan ni. Adalah macam quiz je. Kalau tekan sini. Okay, dia akan question dia akan tanya. Okay, briefly explain why creating game using game engine is benefiting developer or yourself compared to creating game from scratch. Okay, ini pun okay, ini pun one of the ni lah. Soalan jawab simple je. Okay,
So setakat ni dah respon ada seorang. Okay. Seorang dah respon dah. Cuba yang lain-lain ni minta direspon cepat Okay. And then yang lain lagi apa lagi? Mana dia? Okay, and then your first Relic application. Ni saya nak kamu buat, okay? So, okay, Relic application. Apa yang saya nak kamu buat, okay? Kamu pergi ke search kat Google Relic. Rasa ramai dah download kan? Sudah download kan? Relic. Pergi ke relic.com ni. Okay. Yang bestnya ni dia adalah dia masukkan OpenGL dalam ni. Okay. So, OpenGL dalam ni. Pergi ke bahagian ni dah depan dah ada. Okay, Relic download now. Okay. So di sini dia akan keluar option orang kata apa? Nak derma kan? Nak derma pun boleh. Okay, nak bayar. Kata derma pun just ni. No thanks, just take me to the download. Kalau kamu nak derma, derma lah. Ikutlah nak ada $1. $1 boleh ke? Tak boleh ni. Dia minimum dia tak boleh ubah ni. $1 pun boleh kan? Nampak tu, okay? $1 kan, RM4 je kan? Sebab dia buat benda ni kan? Okay, tak nak, tak payahlah. Just take me to download dah. Okay? Download yang atas ni, TTC Compiler ataupun with Mings GW Compiler. Download yang atas je. Okay? So, download. Nanti dia akan keluar dia punya relic ni. Mana relicnya? Okay. Ini contohnya. Okay? Ini relic ni contohnya. Okay? So, ini relic. Okay? Okay, nampak ni relic ni. Okay. So first kali depan ni, okay, ni ada, okay, kalau saya tutup balik okay, saya buka balik. Okay. Mana tadi? Oops. Okay. Okay, this one is relic. Okay. Kamu ada kat sini tadi macam ada ke tak ada ni Okay. So ini tak nampak. Nampak kat sini relic ni. Ni. Boleh. Dia macam notepad ni, dia guna notepad++. Jangan kamu download notepad++. Dia relic ni download dia sekali dengan notepad++. Okay. Kamu install je balik. Okay. So sini. Okay. Dalam ni ada banyak contoh file open. Okay, dalam ni memang ada example dia. So example dia ada. Okay. Contohnya okay, so ini few example dalam ni dah ada lah. Okay, example. Okay. So ada banyak example kat sini. So saya nak minta kamu pergi ke arah shape nanti, shape. Nanti video ni kamu boleh repeat balik lah. Kamu tengok je. Okay. Tadi tengah makan tak apa, makan tengok je, tak perlu tak clear tak apa, nanti kamu buat sendirilah. Okay. Dekat dalam relic example tu, pergi ke bahagian shape. Nanti kamu boleh tengok video ni balik, tak apa. So, tengok je. Jangan nak terus buat timing, jangan. Ada tengah buat tu, jangan buat. Macam mana? Tengah buat je. Okay, tak jangan buat. Okay, pergi bahagian shape. Okay. Pergi ke arah basic shape ni. Ambil yang .c ni. Okay. So, ambil open. So, dah buka dah open jadi macam ni lah. So, by default, dia Ctrl Q balik. Okay. So by default, okay, ni adalah coding dia. Dia ada cara coding dia sebenarnya. Okay, dia guna OpenGL juga. Dia ada cara code dia. Kat mana tengok dia punya command-command tu kan? Okay, kita selalu belajar by example. Okay, dekat bahagian dekat Relic punya website ni, dia ada kat bahagian sini, cheat sheet ni. Okay. So cheat sheet ni semua dia punya command dia. Okay, kita memang tak nak mana kita hafal benda ni kan? Tak boleh hafal. Benda ni semua kita belajar learn by example. Okay. Okay. Okay, tengok video dulu sebab ni connection pun kadang-kadang sini memang setting saya dah tinggi dah ni dia set kan. Tapi dia setkan video dia yang dihantar untuk stream 640 dan 360 je. Dia memang dia tak bagi lagi lebih. Tak tahu sebab apa. Mungkin based on the connection automatic. Tapi kamu dengar pun dah boleh, okay? Sama je kalau saya menggunakan orang kata Webex ke apa sebagainya kan, nanti still sama juga kot, okay? Tapi tak apalah. Okay? At least you guys nampak nanti sikit. Okay. So ni cheat sheet dia. Kamu kena simpan. Okay. Simpan lah. Website dia pun boleh. Ni semua ada. Okay. Pergi ke example. Okay. Ini contohnya. Kalau kita run tekan button atas ni. Okay. Ataupun tekan F6. Tekan F6. Okay. Tekan OK.
So dia dah ada sini some basic shape available at Rally. Okay, nampak dia ada tu. So benda ni yang dibuat lah. Senang je Relic ni. Okay, macam mana nak belajar buat benda ni? Okay, dia semuanya benda ni kita belajar dekat, dia ada command kat cheat sheet tu lah. Mana cheat sheet dia? Okay, sini lah. Draw draw. Okay, mana draw? Okay, this one. Nampak? Pelbagai draw ni. Okay, memang tak nampak. Tak nampak yang risau. Benda ni boleh pergi sendiri dekat Relic punya website. Letak under tab cheat sheet tu. Okay. Jangan risau. Okay. Okay. So, this one dia punya ni. Kalau saya komen kan. Komen dia pakai klik kanan. Ada block comment atau block uncomment. Okay. So, nak senang. Saya pakai sini. Saya control K je. Okay. So, kita runkan dia. F6. F6 je. Tekan OK. Tu F6 okay, dah jadi. Bulat ni kan. Yang bagusnya ni berbanding dengan OpenGL lah. OpenGL yang kita sebelum ni kita guna Visual Studio dengan C++ kan. Okay, yang ni senangnya nak buat perkataan ni senang je. Contoh ni, contohnya selamat datang ke kelas Game Engine. Dulu nak buat teks punya susah kan. Yang ni semua dia dah selesaikan. Ni sebenarnya macam Game Engine juga. Okay, nampak dah ada. So, ini tugasan dia. Kalau kamu nak tambah-tambah lagi, okay, dia sebenarnya based on cara koordinat dia pun lain sikit. Kalau OpenGL, kalau kat OpenGL guna dengan Visual Studio tu, kita kena pakai GL Translate kan. Okay, dia ada. Tapi ni cara beza dia lain sikit. Ini lebih kepada, okay, kita tengok sini, draw circle. Draw circle ni, pergi dekat dunia cheat sheet dia. Okay, sekejap mana dia. Ni, this one. Okay, draw circle. Tengok di sini. So, integer center X, integer center Y. Benda ni dia dah predefined. So, center X, center Y ni bermaksud lokasi dia pada screen tu. Ini 2D baru, kita tak masuk yang 3D. Tunggu, sabar. 3D belum lagi. Okay. Sebab dia betul. Dia ada example banyak. Sini example dia. Penuh ada banyak ni. Macam-macam. Contoh tekan ni Sekejap. Okay. Nampak? Ini tunggulah dulu. Sabar. Siapa yang nak yang nak apa? Yang nak buat juga teruskan tengok example ni boleh, tapi nanti takut kamu jemu lah tengok semua macam lagi macam bosan kan. So kita go through one-one. Kita sana kita tengok box ni dulu, okey? Box biasa. So ni saya copy dulu, saya tukar warna satu tu jadi kepada warna green ke. Okey, lokasi dia. Okey, screen dia set kat situ 800 dengan 450. Okey. Dia punya video lebar 800. So kalau tengah dia kan 400 kan. 800 lebar. Okey, 800 lebar. 400 dia punya ni. So nak tengah-tengah tu bagi half lah. Okey. So saya nak saya cuba guna sini mungkin dia berada di lokasi 500. Okey. Dekat X dia 500 tak boleh. Betul 500. Y dia dekat dia sampai 450 je. Saya nak bawah sikit lah. Mungkin 100. Okey. So warna green. Okey. Lepas tu apa lagi dia punya ni? 120 ni apa dia? Sekejap tengok dia suka. Kadang-kadang tak keluar benda tu. Okay, 120. Draw circle. Okay. Radius. Okay, radius dia. Okay, radius. Okay, radius. So, radius dia adalah 120. 35. Okay. Sekejap. Dia ada 5 dia punya ni. Okay, X, Y, float radius, color. Okay. Draw circle. Okay, satu. Oh, kenapa ada 2 ni? Padam satu. Patutlah. Radius dia buatlah. Perlu tengok kan. Okay. So, besar sikit lah. Okay, so kita F6. Okay, so lokasi dekat situ Okay. So, di sini dia punya ni. Lokasi dia. Untuk yang green tu yang lagi besar. Okay. Sekejap, draw circle 500, 100. So, 500, 100. Dia kena boleh juga center Y, X. Okay. Y, X. Okay, rasanya dia based on line ni. Kalau ni, dia punya center X, center Y ni. Okay. Dia based on the center ni. Okay. Tapi kalau kamu gunakan screen view ni, lain lah. So, screen view ni, kalau tak tengah-tengah, contohnya bagi 2 lah. Ni kalau tengah-tengah betul. Okay. Kalau bagi 2, tengok dia tengah-tengah ke tak. Ni saya cuba komen kan.
dia dekat bawah pula. Okay. So pokok pangkalnya kamu kena eksperimentalkan dengan dia punya lokasi-lokasi ni. Kalau kita tukarkan kepada 300 contohnya, jadi apa? Okay, di atas sikit. Okay, betul lah. 3 makin ke atas kan. So kalau kita 400 F6. Okay, dia kat situ so kena tengok juga dia punya macam mana dia define, how dia punya define dia punya circle ni. Okay. Saya pun baru tengok dia punya dari segi nak ubah adjust adjustable. So kalau kita nak buat dua, okay, buat dua contohnya. Kita buat satu lokasi sama, satu dekat 120, cuba sini kita buat 200 jadi apa. Okay. F6. Okay. So kalau kita nak buat bentuk orang kan, cuba kita copy paste lagi. Okay, kita buat yang ni untuk X. Okay, X. So X. Okay, kita tengok jap. Okay. 50. Cuba satu blue dah tak, satu blue. Okay. Sekejap. F6. Okay, dah ada satu yang baru blue situ Okay, so dia ke kiri. So kalau saya nak ke kanan kan dia, saya buat dengan 500 ke. Sini 300. Okay, so dah ada dua lah. So banyak a lot of experimental stuff you guys kena conduct lah untuk buat benda ni So dah ada circle. So ada banyak lagi. So contohnya ni saya enablekan rectangle pula. Control Q Okay, so Control Q. F6. Okay, dah nampak macam orang kan sikit. So kita ke bawah sikit lah, ke bawah sikit. Nampak cara formula dibuat pun, nampak Dia ada formula somehow nak bagi dia interval center X dan center Y ni sebagainya. So dia ada formula di mana dia nak posisikan objek tu, cara dia lain sikit berbanding dengan kita kalau punya GL kita pakai GL translate dan sebagainya. So you guys kena main dengan orang kata apa dia punya koordinat ni lah. Okay, itu je yang kita kena buat Okay. So kalau sini kalau saya nak ke bawah sikit, mungkin ni kena tukar jadi kalau ke 300 lah katakan. Okey, dia ke bawah Makin maksudnya makin bawah, makin kalau 450 dah hilang. Okey, good. So kalau 400 dia lagi bawah lah. Okey. So that's why macam tu lah. So kiraan dia dari atas ke bawah. Saya tak tahu macam mana koordinat tu dia buat, tapi bila ke bawah, Y dia lagi bertambah. Okay, so something like macam opposite direction pula kan? Okay, so you guys can tengok. Okay, so tugas you guys, okay, ni tugasan tugasan untuk relief Okay, sebagi kita tahu ke sini. So you guys dikenaki buat satu bentuk humanoid. Okay, gunakan basic shape ni saja. Okay, tugasan dia. So submission dia adalah seperti dalam Julian ni. Okay. Before Wednesday 21 October 2020 shape je. So you guys main dengan shape. So tugasan you guys sebenarnya adalah menjawab tadi questionnaire satu soalan je. And then the second one adalah buat relief ni. Okay, shape je saja shape So jelas senang je ni, rasanya sekejap je buat. Dah kena yang susahnya rasanya warna boleh tukar bebas. In term of warna tu bebas semua dan sebagainya, dan hantar dia punya file word ni je. Ni .c ni saja ke kamu punya ke responden kamu punya kat Yulen tu ada ikutlah nama kamu kan. Of course lah. Dia punya source code je. Okay. So kena start, mungkin kamu start dengan ni lah, shape basic ni shape basic shape.c ni
start buat. Okay. Nanti saya akan paparkan yang terbaik, shape yang terbaik saya akan paparkan lah nanti. Okay. 3 shape yang terbaik. Gambar ke coding? Submit coding. Coding sekali dengan, situ boleh submit banyak. Kamu submit dia coding dengan dia punya screenshot shape tu. Okay. Lagi senang saya nak check. Okay. So nasihat saya buat sendiri. Biar tak cantik pun tak apa. Okay. Itu yang paling penting. Okay. So itu saja untuk kelas hari ini. Depan ni pukul 11.30 kamu akan masuk join the, orang kata apa, talk from the Sir Nazrin nanti. Okay. Just ambilkan link dia. Link dia Sekejap tanya. Okay, pastikan register dulu. Mana dia punya, mana Google, mana yang link tu? Dah hilang lah. Atas-atas kot link dia, dah atas-atas. Okay. Okay, link tu untuk register. Dan ini link untuk masuk stream dia. Ni link. Kamu tak boleh. Okay. Tu link untuk Google Meet. Okay. So kamu masuk situ. Okay. So jika tiada sebarang soalan, okay, anything soalan pun kita boleh post je dekat dalam Facebook ni. Bukan post lah, jawab dekat, mungkin kat bahagian Facebook live ni, dekat bahagian komen-komen boleh tanya, dekat Udemy boleh tanya, boleh WhatsApp pun boleh. Okay. So anything through this ni lah, channel yang ada ni lah. So saya tak nak buat WhatsApp yang lain sebab nanti banyak sangat group. Okay. So any question boleh direct to me terus. Okay. And then at the same time kat Facebook pun boleh tanya. So supaya semua boleh tahu jawapan dan sebagainya kan. Okay. So cukup untuk hari ni. Dan so ingatlah, task you guys menjawab questionnaire. And then the second one, questionnaire satu soalan je. What is the benefiting of the game engine? Okay, using a game engine ni kan. Yang kedua adalah buat Relic ni. Okay, itu saja. So sehingga kita berjumpa lagi. Saya harap hari ni adalah introduction level to the game engine. Selepas ni untuk next week kita baru akan masuk the first topic berkaitan dengan game engine lah. Introduction to proper game engine. Mesti the same time, 10 o'clock. Saya tak buat 9 lah sebab 10 start dengan 10 nanti 11 macam tu, sejam. Ni dah sejam kan. Nanti 11. Okay, kalau ada sesi forum, kita akan buat sesi forum bersama dengan tokoh-tokoh game ni. Saya mungkin bagus juga kita akan panggil tokoh-tokoh hebat industri ni kan. Bagi talk 10 to 20 second. In term of surat tu mungkin tengoklah kalau ada perlu ke surat kita boleh dekat official dengan dia. Okay, bagi supaya ada jemputan untuk bagikan satu talk kejap. Tapi better talk mana bagi talk tu mungkin public orang boleh masuk kan. So baguslah, mana bagi just sekadar webinar selama setengah jam. Dan setengah jam lagi kita punya kelas. Okay. And then at the same time ada video juga. Video yang you guys kena tengok kat ni lah. Which is penerangan. Sebab it's better kalau topik-topik teknikal ni saya akan buat video siap-siap. Contohnya topik audio video tu semua. Memang saya akan buat dia punya video teknikal siap-siap. So kuliah hanya sekadar untuk kita bagi some general orang kata apa, explanation. Dan juga non-technical stuff. Supaya semua boleh faham lah. Okay. So ada dua video. So macam setiap minggu akan ada dua video. Satu video macam kita talk macam ni dalam sekadar sejam. Kadang-kadang kita buat just panggil macam webinar, kita buat style webinar. The second one adalah video technical, which is okay, this is audio video yang related. Okay, orang yang lain pun boleh masuk juga. Okay, orang luar pun boleh tengok sebab saya akan post ke YouTube link je sebelum tengok. Okay. Okay. So sehingga kita berjumpa lagi nanti pada minggu depan. Okay. Dan saya apa ni? Okay, kepada sesiapa yang tak clear semua tu, tak apa, just pergi yang penting-penting download Relic, okay, dan cari dia punya example, dia punya file dia shape, saya tulis sini ya.
Relief. Example. Shape. Basic. Shape.c. Okay. Itu dulu penting. So start dari situ. Okay. So kita akan bertemu lagi dalam Google Meet punya talk ni. Okay. Oleh Sir Nazrin. Okay. So kita tamatkanlah kita punya kuliah pada hari ini dan juga public teaching ni. Sehingga kita berjumpa lagi pada minggu depan. Okay. Assalamualaikum dan juga selamat pagi semua. Jangan lupa masuk stream.meet tu.